Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Surah Muhammad. Ayat 3 tak? Ayat 2 ni, kesimpulan dia ialah beramal soleh ni mesti ada hubungan dengan Nabi. Beramal soleh ni mesti ada hubungan dengan Nabi. Sebab kalau tidak, dia tidak hilang maksud beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Mana segala amalan kita ni pastikan ada hubungan dengan Nabi. Sebab kat situlah makna beriman dengan apa yang diturunkan oleh Nabi. Kalau kita amal hal lain, mana makna iman tu? Nabi ajar lagu ni, kita buat lagu lain. Makna iman tu tak ada kat situ. Mata yakin mana hak Nabi? Jadi ha? Tu faham tak? Dari segi munasabah akal kita pun, kita fikir balik tak munasabah segala buat kita. Allah Nabi ni ajar kafiat, kita ambil hal lain. Buah Nabi betul tak tahu mana-mana. Bila kita ngaji surah Hamid 7 tu, dapat satu kesimpulan dah. Barang-barang yang tak jelas daripada Nabi ni semua barang jin belaka. Jadi surah Muhammad ni perkemah Hamid 7. Barang-barang tak jelas daripada Nabi semua barang jin. Jadi surah Hamid 7 ni, surah Muhammad ni banyak kalimah batal amalan mereka, batal amalan mereka, batal amalan mereka. Nak ajar kita, kalau amalan kita tidak ada hubungan dengan Nabi, satu amalan saja, maka seluruh amalan kita batal belaka. Dikotlah hadis pula. Nanti kita akan jumpa ayat. Okay, ayat 3. Ayat 3. Kita ada aja luar asbab wahyu saja. Kalau bukan wahyu, setan. Wahyu kebenaran, bukan wahyu kebatilan. Jadi kalau kita amal bukan wahyu, makna perbezaan antara kebenaran dan kebatilan jadi macam rumit. Kita nak buat, nak letak. Kita kena faham kebenaran mesti daripada wahyu saja. Dia tak boleh kata bukan wahyu kebenaran juga, tak boleh. Kalau daripada lu asbab wahyu kebenaran, lu asbab bukan wahyu kebatilan. Orang yang punah dia akan ambil barang batil. Orang yang benar akan ambil barang benar. Sistem tu buat lagu tu. Tuhan nak beza orang benar ambil daripada wahyu, dari sudut akidahnya, dari sudut amalannya. Orang yang punah, dia ambil barang tak tahu mana. Barang tak tahu mana. Jadi batin ni barang tak tahu mana.
Kalau kebenaran ni jelas dari Tuhan. Alamat dari Tuhan, dari Nabi ya. Alamat dari Tuhan daripada Quran lah. Kita boleh cantumkan. Ni Quran kata. Mana kita boleh sandar benda tu. Kebenaran kita boleh sandar. Ni Nabi kata. Ni Quran kata. Kebatilan ni tak boleh sandar ke mana? Ke Allah tak boleh, ke Nabi tak boleh. Oh lah, ni berat lagi ni. Isu dengan isu FB lah ni ya. Kalau kita rajin isu lah ni, isu golongan batin lah ni, tafsir secara batin. Dia kata huwa dalam surah Al-Ikhlas tu adalah Nabi Muhammad. Qul huwallahu ahad. Huwa tu ni Muhammad. Oh, kalau kita buka pintu orang awam ni, sudah kita mengaji ni, baru nak mengaji bahasa Arab, huwa tu dia. Ada pula orang duk jaja lah ni dalam FB, huwa tu Muhammad. Kita tegah. Siapa kata lagu ni bukan penafsiran Al-Quran, bukan Nabi, bukan sahabat Nabi, bukan tabi'in. Lepas tu dari sudut ilmu 16 ilmu pun tidak setuju dengan ni. Jadi kita adalah golongan tolak kerana ini adalah penafsiran penuh. Makna meletakkan huwa dalam surah Ikhlas tu merujuk kepada Nabi Muhammad. Penuh tu. Lepas tu ada satu golongan pula dia kata punah pada pendalilan. Tapi hakikat dia ni dia kata gini. Dia kata punah pada pendalilan. Tapi sebenarnya golongan ni golongan tinggi, tak sama makam kita. Maka tak punah walaupun zahir punah. Bahaya pula. Pening tak? Pening tak? Dia kata punah pada pendalilan, tapi bukan pada hakikat. Makna sebab kita kata punah ni sebab kita tak sampai makam tu. Tinggi. Kerana tingginya tak boleh kita dapat buat kita punah lah. Kita kata punah ni pada makam kita lah. Hakikat tak punah pun. Berat tak? Oh, berat. Dia nak kita terima. Dia sak kan. Ha? Dia seperti panggil dia kan. Saya nak mayar apa dia. Saya mengaji Mesir waktu kan. Haji Mesir ke? Haji Mesir ke dulu? Dia dua seorang ni kan. Tak ngaji Mesir ke dulu? Kita. Seperti panggil dia. Oh, ya kan. Lepas dia kata, Datuk mengaji, kamu mengaji. Kamu mengaji, Datuk tak mengaji. Oh, dia memang style gitu. Dia cara dia tu, cara hujah dia tu, ilmu ni luah, jangan sentuh hak saja. Mana ilmu kita tu tak sampai. Ya, memang syaitan dia bisikkan lagu tu. Supaya dia tu duduk tempat tu. Nak kita nak ajak, tak tarik dia tak boleh. Dia panggil makam khayal. Ha? Alah, dia malah. Direct daripada Allah Ta'ala. Direct daripada Allah Ta'ala. Direct daripada Allah Ta'ala. Mana dia Nabi juga. Itulah. Mana tarikh Nabi akan bunuh. Tarikh Nabi akan bunuh. Betul tak? Bila kata Nabi ni adalah orang yang dapat satu dakwaan direct daripada Allah. Nabi ni. Bila kata bukan Nabi dapat juga, maka tarikh Nabi ni punah. Mana Nabi ni bukan Muhammad sajalah. Sebab tarikh Nabi contoh tarikh sahabat. Sahabat orang yang jumpa Nabi, beriman dengan Nabi. Dia tarikh tu ada. Tarikh tu ada dah. Mana kalau kita terima tarikh ni, mana rosak. Segala tarikh agama ni rosak. Ni Haji Kahar Rasul. Ingatkan taubat dah. Keluar penjara ni ada mengikut ulak. Bayangkan, entah kat ulak. Kahar Rasul keluar penjara ni ingatkan taubat dah. Tu rumit tu. Orang khayal ni rumit. Kita kesiankan dia.
dia bukan pada bodoh. Yalah. Jadi sedih, PhD lah kau. Yalah. Kita kata cerdik duniawi, akhirat tak mesti. Cerdik dunia, akhirat tak mesti. Bicara dunia dia cerdik, akhirat tak cerdik mana. Dunia ni macam ubat. Ada lah benda-benda tu dah berapa kali. Dah lah. Siapa nak ikut-ikut lah. Tak ada, kita tak. Tapi tak lindung. Kita tak lindung. Siapa dia raja tengok FB tak tahu tahu isu-isu hua ni. Kita kan selalu tengok berbahasa isu-isu ni. Dan ni panas isu hua ni. Dia kata hua ni Muhammad. Satu golongan ni dia tolaklah, kita tolaklah. Mana kita tak boleh nak mana mandat tafsir ni, nak mana mandat tablak nak hua ni kita rujuk ambil satu hal pula. Kan? Mana satu golongan ni yang kita harapkan dia tiba dia kata betul dua-dua. Hak tolak betul, hak terima betul. Hak kata lagu tu betul. Mana dia nak juga pergi bunuh. Kan? Itu pada dalil tak ada makar. Dia kata, tapi kalau ikut makam dia tu tinggi lagi. Pada makam tu dia lebih tinggi pada dalil. Kalau lagu tu rosak ayat ni, hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana, tu rosak. Sebab tak boleh nak pasal. Sebab Allah suruh pasal. Adakah di sisi kamu pendalilan yang kamu boleh keluarkan? Mana kalau lah ada satu ilmu yang tidak boleh dalil dipersoalkan, kan? Tak boleh nak tanya sumber, mana rosak agama ni, rosak Islam. Kalau kita kata tak boleh ni, agama lain tak apa, Islam bukan lagu tu. Memang agama lain tak bagi soal sumber. Kristian tak bagi, kalau bagi bocor. Tak bagi. Dia kata agama kami lebih tinggi pada dalil. Sebab tu dia kekal dengan agama dia. Tak boleh nak persoal dalil. Agama kita tinggi, lepas tu boleh keluar dalil. Agama kita tinggi, dua asbab, tapi boleh keluar dalil. Agama lain mana ada. Jadi kenapa dia setan dia bagi punah agama lain tu? Kenapa setan pegang? Sebab dia letak agama-agama ni supaya orang penganut ni jangan ragu-ragu. Agama kita lebih tinggi pada dalil. Jadi walaupun tak ada dalil, duk yakin gitu. Jadi cara ajaran sesat ni, jangan bagi orang ganggu dia. Dia kata makam kami ni lebih tinggi pada dalil. Tak ada orang persoal. Orang dalil ni makam bawah, makam orang awam. Orang dalil, makam orang awam. Maknanya kita ni tinggi pada dalil. Padahal Allah kata lagi, qul hatu burhanakum. Ayat Quran. Itu ni bi kitabin min qabli hada. Makna tak pakai ayat tu. Seolah macam campur Quran gitu. Sebab jadi kalau Quran tidak boleh jadi neraca, kalau Quran tidak boleh jadi neraca, makna Quran tu Muhammad punah. Quran adalah neraca kebenaran kebatilan. Kalau kita kata tak boleh nak persoal, maka punahlah Quran ni sebagai Muhammad. Dan Quran kan Muhammad, penimbang kepada neraca kebenaran kebatilan. Kalau menyamai Quran, kebenaran lah. Kalau menyalahi Quran, kebatilan. Jadi bila kata tidak boleh dipersoalkan, pegang kami tidak dipersoalkan oleh Quran pun. Mana Quran bukan lagi Muhaimin. Padahal kita kata Quran ni Muhaimin. Allah kata Quran ni Muhaimin, neraca kebenaran. Kalau ada pegangan yang tidak dipersoalkan dalam agama, makna berbahaya lela, sesat. Mahkamah pun tak boleh nak pergi majlis tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Sebab tak boleh masuk mahkamah. Sebab apa? Hak ni mahkamah Allah Ta'ala yang boleh. Mahkamah manusia tak boleh. Yang kata sesat ke tak. Oh sedap lagu tu. Tak nak cara pandai dia. Jadi kami ni tinggi, makam lebih tinggi daripada Quran dan hadis. Kan? Quran dan hadis tak boleh persoal. Makam kami.
Maknanya kata tak ada mahkamah yang boleh tangkap dia. Siapa yang bakal dia? Ustaz? Ha? Siapa yang bakal dia? Biasanya orang nak pengaruh mana betul. Dia nak pengaruh ni kan. Dia akan keluarkan ikatannya daripada wahyu. Sebab dia akan ajar, dia tak ajar wahyu. Dia tak akan ajar wahyu, dia akan ajar lain. Orang cari pengaruh ni dia akan melencong. Sebab tu Tuhan buat Quran ni kena ngajar habis. Siapa tak ngajar habis munafik. Tak air. Tak apa. Quran ni kena ngajar habis. Kalau ngajar habis munafik. Kenapa Tuhan buat lagu tu? Bentuk Quran ni macam berat nak sampai. Kenapa? Supaya orang yang ngajar Quran ni jangan ada apa? Keinginan manusia. Dia lepas habis manusia, Allah Ta'ala saja baru boleh baca Quran. Kalau Quran ni jenis sedap, semua orang terima belaka, maka tak boleh nak biasa orang nak Allah ke orang nak manusia. Jadi Quran ni bila sebut kena mengajar belaka, semua jadi ke belakang. Betul tak? Bila ana mula-mula dengar Maulana kata Quran ni kena ngajar belaka, nak jadi mundur kita. Ini mundur ni sebab jadi jenis haknya mana dah putus habis. Apa tu makna dengan manusia, dengan keinginan kepada manusia, kepada Allah saja. Baru kita boleh lepas dengan manusia, kepada Allah saja baru kita boleh baca Quran. Tak boleh. Satu orang yang nak pengaruh, dia takkan baca Al-Quran. Sebab Al-Quran ni jenis hilang segala-galanya. Dia pilih-pilih ayat. Zahir macam hilang segala-galanya. Nabi itu tak kaulah saqilah. Quran ni kaulah saqilah. Kata yang berat. Sebab apa? Kalau dia bercakap dengan Quran ni, habis. Apa-apa yang habis. Bila dia sanggup lepas belaka, baru Nabi belum cakap. Tapi sebenarnya ujian kan, nampak macam kehilangan, tak hilang. Bila dia lepas belaka, dia ambil Allah saja, maka barulah dia boleh baca Quran. Lepas tu berlakulah apa yang dia tak disangka. Sebenarnya tak hilang apa-apa pun, dapat syurga lagi. Cara Allah nak lepas perasaan kita, nak pengaruh, gitu cara dia. Sebab tu kalau orang ajar bukan Quran, bukan Nabi, macam cari pengaruh. Sebab kalau dia nak cari pengaruh, nak orang, dia tak boleh baca Quran. Ni sebagai muhasabah kita belaka ni, kenapa Tuhan buat Quran ni rasa macam kita baru nak mengajar pula. Nantikan. Kenapa? Sebab Tuhan nak uji kita. Betul tak kita nak dia? Jangan ada baca Quran ni keinginan manusia yang ada. Kalau ada keinginan manusia, maka tak boleh nak baca Quran ni. Dia akan baca hal lain. Macam Yahudi. Jangan lepas. Tak pergi lah. Yang penting lepas. Lepas. Supaya Allah saja, akhirat saja. Bila hati kita Allah saja, akhirat saja, barulah kita boleh baca belaka A sampai Z. Cara ujian lagu tu scan. Sehingga kita ni tak ada dah apa nak jadi ya. Serah ke Tuhan. Nak lepas dengan hak Tuhan suruh je. Lepas tu serah ke Tuhan lagu mana. Akhirat kan cuma duniawi je. Tak nak kata apa. Zalika, yang demikian itu, bi'anna, bahawa sebab, bi itu sebab Allah, bahawasanya orang-orang kafir itu akan ikut barang batil. Akan ikut barang batil. Kau ada barang batil. Lu asbab bukan wahyu. Lu asbab bukan Allah. Batil. Segala lu asbab bukan Allah. Batil. Segala lu asbab bukan wahyu. Batil. Sebab tu bila kita ngaji Quran, kita tegah dengan akidah, kepercayaan. Kalau kita tak ngaji Quran, tak tegah kita. Bukan Allah, bukan ada Nabi, bukan sesat pula.
Memanglah bukan daripada Allah ni amalan ni. Memang bukan daripada Nabi. Tapi tak sesat. Tegah tak? Tak tegah tak? Tak tegah. Memanglah kita tahu tak ada dalam Quran. Tak ada dalam hak Nabi ajar. Tapi bukan sesat. Tegah tak? Bila kita ngaji Quran, Quran ajar lagu lain. Segala satu yang bukan daripada Allah, bukan daripada Nabi, setan. Tegah lagu tu. Sebab tu rumit kita nak rumit bila nak kena tipu. Boleh kasar. Ha? Boleh kasar. Kasar nak selamat kita. Kalau tak tegah orang kena kita. Jadi mangsa. Kita tegah nak dengan kita. Bila kita faham lagu tu, tak saya ambil. Maaf, sorry. Tak jelas. Barang gelap. I'm sorry. Barang gelap. Kalau kata-kata mati dia rasa sangat. I'm sorry, barang gelap kata. Oh ya, lupa teh. Wa annal ladina amanu, dan bahawasanya orang-orang yang beriman dengan ikut barang benar. Alamat barang benar mir rabbihim. Itu alamat barang benar tu. Mir rabbihim. Mir rabbihim tu alamat barang tu benar. Apa alamat daripada Allah? Quran. Nabi. Kira mana ada orang kalau Quran kita faham dah daripada Allah. Ada tak selain pada Nabi yang ada hubungan direct dengan Allah? Mana ada? Jadi kalau bukan Nabi ni, confirm dah tak tahu. Kalau ada boleh hubungan direct, tak apa. Contoh kalau ada orang ni, dia boleh direct tanpa Nabi. Direct dengan Allah. Tak ada. Kalau kita kata direct dengan Allah, kita katakan ada Nabi pula pun ada Nabi dah. Saya bukan Nabi, tapi saya ada hubungan direct dengan Allah. Tak boleh lagu tu. Kalau tak faham, tak ada Nabi kita kena. Segala orang yang mengaku ada hubungan direct dengan Allah, maka dia mengaku Nabi Walaupun dia tak kata Nabi, dia tak kata Nabi, tapi dia mengaku Nabi dah. Kadang-kadang dia tak ngaku hubungan dengan Allah. Dia mengaku ada hubungan direct dengan Nabi. Ya qadha. Faham tak? Dia tak ngaku ada hubungan direct dengan Allah. Kadang-kadang dia mengaku ada hubungan direct dengan Nabi. Dia panggil apa? Dia panggil KMP secara jaga. Mana awak masalah semua tanya Nabi belakang, direct ke Nabi. Betul ke salah ke? Lu percaya tak? Kita tengok cerita sahabat. Sahabat pun ada hubungan direct lah. Cara tak direct. Kalau direct mudah. Di zaman sahabat tu banyak benda persoalan-persoalan yang perlu dijawab. Tapi kalau Nabi mudah. Nabi tak hubungan direct tak ada. Cara tak direct ada. Cara simbolik. Macam waktu Osman nak dibunuh, bermimpi Nabi datang. Nabi tak kata mu jangan tinggal khalifah, tak kata gitu. Dia kata bentuk-bentuk tak direct. Dia kata kalau orang suruh kamu cabut pakaian, jangan cabut. Nanti ada orang suruh kamu cabut pakaian kamu, jangan cabut sampai jumpa aku. Maksud pakaian ni khalifah Osman faham? Khalifah. Cara tak direct. Cara direct tak ada dah. Kalau dah ada, mudah lah urusan. Persoalan-persoalan kan banyak dalam sahabat. Kalau sahabat ada hubungan direct, mudah. Semua Nabi buat dosa belaka. Tak direct. Ada orang yang sebut nama lah. Dia kata saya ke Indonesia ni adalah arahan daripada Nabi. Tak boleh. Kita percaya tak? Nabi arwah di Indonesia ni. Kalau kita kata Nabi arwah kita menyampaikan dakwah rata-rata tu tak payah. Ni seolah macam ada hubungan khusus dengan Nabi. Nabi kata mungkin Indonesia lah. Beres. Lagu tu salah lagu tu. Ruah tak? Kalau kita kata kita mengajar ni arahan Nabi, kita tak kata direct. Makna dia memang mengajar ni Nabi arah dah. Tak perlu jumpa dia. Memang daripada kalau Allah, kalau Rasulullah. Kita faham Nabi suruh kita sampai kebenaran. Tapi orang ni dia cakap seolah macam ada hubungan khusus. Macam Nabi boleh telefon. Mui
Mu kena pergi Indonesia. Okey. Ha, gitu. Lepas tu dia sampai ke orang. Dia kata, Nabi sudah kita pergi Indonesia. Kita tak percaya tak? Dusta, bohong. Tapi kalau kita pergi Indonesia, ini adalah arahan Nabi kita. Nabi kita mengarahkan. Sebagaimana qala, tak apa. Kita bukan sandar kepada jumpa Nabi direct. Kita tahu daripada mengaji, memang Nabi suruh kita mengembangkan dakwah, ada tak? Ni masalah macam kita ni ada hubungan khusus dengan Nabi. Bahaya sebenarnya. Jadi kenapa dia batil, dia tak boleh takrif. Hak dia boleh sifat. Mir Rabbi itu sifat kepada Al-Haqqa. Sebab batil ni tak tahu punca. Tak jelas pada mana. Kalau kebenaran disebut Mir Rabbihim, dari Tuhan mereka. Macam mana kita tahu daripada Tuhan? Qala Allah. Tidak. Allah kata. Qala Nabi. Nabi kata. Tidak. Kalau tidak, bohong atas nama Tuhan. Tuhan tak kata apa. Batil dia tak ubah. Kenapa? Sebab tak tahu sumber, tak tahu mana. Mana kalau bukan daripada Allah, bukan daripada Nabi, Allah nak jadi kita batil. Kalau kan, dia tak sebut jam majrur. Kalau bahasa Arab dia panggil jam majrur. Min Rabbin tak sebut. Nak bezakan batil dengan benar. Batil tahu punca. Batil tak tahu punca, tak tahu mana. Kebenaran kita boleh sandar sumber tu. Quran kata, Nabi kata. Kita boleh sandar. Sebab kita tak boleh kata kita betul. Salah gitu. Saya betul. Kenapa? Ustaz kata saya betul. Kerana saya kata. Boleh tak? Tak boleh. Kita kena sandar betul ni kepada neraca betul dalaman Quran, neraca betul luaran Nabi. Jadi bukan saya kata. Kita kena terima sebab ni adalah neraca betul. Takkan kita nak kata Nabi sesat. Nabi betul. Bila serupa dengan Nabi, betul. Dan luaran, dalaman serupa dengan Quran, betul. Kita pun, bila ada serangan ke Nabi, ada serangan ke Allah, kita tersetolak buat risiko. Bila dah sampai kepada kita, benda ni datang daripada Allah, datang daripada Nabi, kita dengan apa? Dengan penuh keimanan, kena terima lagu ni tak? Hak kita tak boleh terima tu sebab tidak disandarkan sumber tu. Kadzalika demikianlah. Jadi orang sesat ni kan, fashion dia. Suka jadi barang tak jelas. Sesat. Fashion dia. Fashion dah buat bentuk lah dalam dalaman dia. Orang sesat ni, dia suka barang tak jelas. Fashion lagu tu dah. Orang benar, dah. Fashion dia suka barang sandaran. Kalau kita ni suka barang sandaran, ada rujukan. Ni fashion kita orang benar. Fashion kita Allah tak fashion orang benar lagu ni. Jenis orang benar ni dia suka jenis ada sandaran. Orang sesat ni memang dia jenis suka lagu tu, jenis barang tak ada sandaran. Fashion dia. Tamsil lah dia buat. Allah buat tamsil. Tamsil fashion. Tu dah kata kadzalika yadribu Allah. Demikianlah Allah menjadikan manusia ni sebagai tamsil. Contoh orang benar ni ke mana? Ciri-ciri, contoh atau ciri, alamat orang benar lah mana? Fashion dia suka barang tak jelas. Orang benar fashion dia suka barang ada sandaran. Tanya kita balik, kita ni suka barang ada sandaran ke
Ini barang, tak jelas. Suka telah bulat-bulat ke? Atau jenis mikir dulu tak terima. Tanya kita balik. Kalau buat tafsir, supaya orang yang mengaji ni tanya balik, aku ni passion macam mana? Tafsir lah. Contoh. Contoh orang sesat lah ke mana? Kadang kalau kita tak mengaji, kita tak nampak contoh orang macam mana orang sesat. Contoh orang sesat ialah dia suka barang tak jelas. Ha? Suka dua-dua. Dah tanya lah. Ada orang nak minta jadi tok laki. Satu tak jelas, satu jelas. Kita suka dua-dua. Tanya gitu je. Ada kita ni bujang Ada tok laki, ada seorang nak jadi tok laki kita. Satu tak jelas, satu jelas. Kita suka tu. Hak tak jelas kita suka, hak jelas kita suka gitu ke. Dan ni tak tahu mana sejelas. Meluang kami suka berlaku jumlah kan ke? Satu hak jenis lagu ni menyesal banyak ni. Menyesal tak kek dulu. Ini tak ada rancang. Dia biasa barang dunia tak lagu tu. Dia passion jenis kedua-dua ni barang akhirat. Betul tak? Barang dunia tu ubat ubat. Ustaz Azhari jual ubat ni kata, ni ada KKM tak? Tahu kita. Kita beli tak? Ustaz Azhari jual, beli tak? Paling kurang kalau makan mati on the spot. Beli tak? Ini agama ni ubat. Kalau kita tak jelas kita beli tak? Tengok. Tadi agama, tadi haji dia sebut. Ubat dia dia tasik. Dia takkan beli barang tak jelas ubat. Dia akan jelas tu. Dia tengok belakang dia. Oh, dia beli. Cuma tak sih. Betul tak? Cuma tak sih. Kita kata, tak apa, barang tak jelas ni paling kurang mati KO. On the spot. Jadi agama ni dia lebih mahal, dia nilai dia lebih mahal pada ubat. Tengok ubat. Kita tak beli tak? Kita tak ambil dua-dua. Kita ada cara, passion kita. Kita jelas baru kita ambil. Tak agama. Jenis passion suka dua-dua. Itu masalah. Mak tu lah. Okey lah, tak apalah orang sosok belakang. Lepas tu kalau benda tu hak sosok belakang ubat, kita beli tak? Tak beli juga. Ubat dia jadi lain. Kalau orang sosok belakang ubat, memang dia takkan beli sebab dia akan check juga. Sebab ubat masa benda masuk dalam badan, dia takkan tak sih juga. Tak kira siapa jual. Kalau dia faham agama ni ubat, dia akan nampak. Tak kira siapa. Kalau ubat ni memang dia takkan beli kalau dia tak jelas terus. Sebab manusia buat cerita usul selama mana boleh manusia bukan kisah. Ya sebenarnya gini. Sebab tu lah bapa kepada Syairullah Dahlawi dia suruh semua anak-anak kita ni jangan teruja dengan orang dulu, teruja dengan wahyu dulu. Bila wahyu sampai masuk dah, dia tak macam istilah macam kita ni masalah kita makna Quran tak sampai lagi. Kita orang tu lebih. Kita teruja dengan orang lebih pada wahyu lagi. Dia kena wahyu dulu. Masalahnya kita. Apa kalau orang tu dia etok dia kemah tak apa. Sekarang tak kata tak boleh. Maknanya dia apa? Nabi tak ada apa je tu. Subhanallah. Ajar kita tak sebut Allah. Supaya orang dengar mana? Apa saja tak boleh sebut Allah. Allah. Dia pendalilan. Dia konsep pendalilan. Isu dia konsep pendalilan tu. Ya Allah tu. Pendalilan. Contoh tak? Kita masuk rumah ni,
Sebab dia kata boleh Allah tu peradilan dia, kita tahu macam mana. Kita masuk rumah, dia guna dalil Quran, dia tak direct ke Nabi, langsung Quran sekali. Kita kaifiat mesti Nabi. Quran ni arahan saja, sebut Allah kan. Tapi kaifiat kena tengok Nabi. Kalau boleh direct, kalau kaifiat dia boleh direct ke Quran, makna dia orang nak masuk rumah ni, Quran aja minta izin dulu baru beri salam. Tapi Quran bukannya maksud nak ajar kaifiat. Quran nak beritahu mana utama. Sekarang masalahnya orang yang menggunakan hujah ya Allah tu, dia direct ke Quran tanpa melalui Nabi. Kita kaifiat mesti Nabi. Nabi tu peranan bahagian kaifiat, cara. Kita kena sebut Allah. Cara lagu mana? Nabi. Sekarang ni isu dia ialah orang dia tak faham. Dengan Nabi ni macam nak ikut pun tak apa, tak ikut pun tak apa. Kalau kita faham lagu tu tak betul akidah kita. Tak kemah dia salah kita. Tak sampai ke hairat. Sekarang Nabi ni kita wajib ikut ke cara, ataupun kita boleh ikut, boleh tak ikut. Sekarang ni isu dia lagu tu dah ni. Sekarang ni yang jadi isu dah ni, orang nak tahan ya Allah ni. Soalan Nabi ni kita boleh ambil, boleh tak ambil. Faham ke tak? Betul ke lagu tu? Nabi ikut tak apa, tak ikut. Padahal Nabi wajib ikut. Sebab Nabi kaifiat. Kita nak masuk istana, kena melalui perantara protokol dia orang istana. Raja ni dah ada orang percaya dah sama dia. Orang ada satu orang yang dia percaya. Kan? Contoh kalau konteks agama nak menghadap Allah, satu orang kita kena percaya. Siapa dia? Nabi. Yang ada hubungan direct dengan Allah, Nabi ya. Jadi Nabi mengajar kaifiat. Macam raja ajar cara kepada orang, beritahu rakyat nak menghadap aku lagu ni cara. Sekarang ni isu dia, Allah, Nabi ni kita boleh ikut tak ikut ke? Kita boleh ambil tak ambil gitu. Hak kita, hak. Sekarang ni isu dia seolah macam ada hak besar pada Nabi lagi. Hak ni tak boleh, kena ikut. Nabi ikut apa, tak ikut apa. Sekarang ni title Nabi dengan orang biasa ni, orang ulama, mana besar lagi? Kita letak orang bawah dia tu besar lagi. Dan ni macam Nabi ni macam boleh ambil tak ambil gitu. Standard dia. Dan ni lah tu. Dia bawa masyarakat dah betul lah ni. Nabi tak ambil pun tak apa, nak ikut pun tak apa, sunat je ikut. Nak ikut pun tak apa, tak ikut pun tak apa. Lah ni, isu lah ni. Lepas tu kita, segala dakwaan-dakwaan ni kita kena hati-hati, dia halus. Kalau kita rasa takut memang, baik kita letak Nabi wajib ikut, kaifiat Nabi. Kenapa kita cari duduk dalam zon try and error? Tahu tak? Cuba dulu, salah, tak apalah. Dan ni isu dia, insya-Allah kita letak masyarakat ni try and error. Apa kita letak lagu tu? Patutnya kita letak ke masyarakat tempat jaminan hak Nabi ni confirm. Sekarang kita letak ke masyarakat try and error. Maknanya seolah macam Nabi ni kita boleh ambil, boleh tak ambil. Faham tak? Kita boleh lepas dia, kita boleh ambil dia, boleh lepas dia. Isu lah ni. Jadi kalau lagu status, kita telah letak masyarakat ke dalam bahaya. Masyarakat lah ni faham betul lah. Sebab jaja orang-orang tu juga. Masyarakat seolah-olah betul. Nabi ni macam apa, kaifiat ni hak bukan Nabi, tak apa, Nabi pun tak apa. Tengok seolah-olah betul, pasal tak? Padahal mana akidah kita? Kaifiat mesti Nabi. Amalan. Kalau tidak, neraca kebenaran bukan mesti Nabi, orang lain boleh. Macam mana kita kata Nabi sebagai neraca kebenaran? Kalau kita kata Nabi bukan neraca, serupa Nabi tak apa, tak serupa Nabi tak apa. Kita cuba fikir. Kita tak masuk, dia fikir sendiri. Kita duduk mana? Status duduk mana? Taat ni, taat. Taat mesti ada makna ikut, mesti ada makna serupa. Taat ni, dia ada dua unsur lagi. Ikut, serupa. Sekarang ni seolah-olah macam kita boleh ikut Nabi dan boleh tak serupa Nabi. Kita mengaku ikut tapi tak serupa Nabi. Boleh ikut walaupun tak serupa. Dia sebahasa tak tepat aku tu. Mana boleh kata kita ikut? Contoh, saya ikut apa tu Abang Mat, contoh. Abang Mat. Tapi Abang Mat buat lain, saya buat lain.
Dari segi bahasa boleh terima tak? Bahasa tak terima, syarat tak terima. Mana ada jadi ikut tak serupa? Kalau ikut serupa. Sedang urus kat dia ikut. Buat ada apa. Hak ni bahaya isu belik ni. Belik dalam agama. Orang Yahudi belik-belik ni. Masyarakat dia tak faham risiko. Dia akan ikut hak yang sokong nak suruh dia. Dia tak tahu tinggal benda tu. Lepas tu orang sokong pula. Kena faham molek. Bila kita duduk dalam masyarakat, kita tinggal agama, esok bila silap, masyarakat akan sokong kita. Kau pijak pula kita balik. Lebih baik kita seorang-seorang, tak ada siapa ikut kita. Mana bertentangan dengan kita, tak apa. Jangan kita bertentangan dengan Nabi. Bila bertentangan dengan Nabi, bila mati, kada silap, tinggal jadi pijak kepala lagi. Tahu tak? Bila kita duduk status ni, kita putus hubungan dengan Nabi, mana risiko dia, kita akan pijak kepala orang. Kalau kita rasa risiko kena pijak atau memijak, baik kita ikut Nabi. Selamat. Apa kita, agama-agama ni bukan try and error. Sebab bila balik sana, silap habis kita. Sebab tu ana tak. Ya. Kita tahu risiko dia. Tapi kita tak rasa risiko asal lagi. Anda tak rasa habis minyak tahan orang, tiba-tiba besok bila silap, risiko dia kena pijak kepala. Pandai mikir lagu tu. Lepas tu orang tak pergi. Orang tak ikut kita tak apa. Kita rasa lagu tu tak bagi dah, kita tak apa. Dah pun tak saya ikut Nabi, nak suruh kita mengajar tak saya. Tak mengajar pun tak apa. Syarat nak mengajar kita, syarat lagu ni. Mau ikut Nabi ke tak? Nak. Okey, baru kita mengajar. Kalau tak saya, kita tak saya apa? Apa risiko? Barang mahal. Agama ni, bila kita balik, silap kat sini, sudah. Orang nak kita tak saya kita, tak apa. Yang kita iman, Nabi tak saya kita. Allah tak saya kita, Nabi tak saya kita. Bila kita buat hak Allah, siapa nak petikai? Kurang kata, siapa nak petikai? Tak ada nak petikai. Allah tak petikai kita sebab kita buat hak dia. Kita buat hak Nabi, siapa nak petikai? Macam ni. Kita buat Allah, Allah nak petikai tak? Allah tak petikai. Kita buat hak Nabi, Nabi petikai tak? Nabi takkan petikai, orang yang petikai, Nabi takkan petikai. Hak kita bimbang ni kita buat bukan Allah, bukan Nabi. Orang suka. Kalau Allah Nabi petikai kita duduk mana? Sekarang ni kita nak buat hak Allah. Siapa nak? Orang petikai tak apa. Allah tak petikai. Asal Allah tak petikai kita tak apa. Sebab kita buat hak dia suruh, dia takkan petikai kita. Kita buat hak Nabi, amalah hak Nabi. Nabi petikai tak kita? Dia takkan petikai sebab kita buat hak dia suruh. Hak dia ajar kita. Tapi kalau kita buat hak lain, walaupun semua orang suka kita, kalau Allah petikai, Nabi petikai, nak ke mana kita? Sebab agama ni kita letih-letih belakang ni, ni. Sebab silap sikit, Allah cabut sokongan. Nabi cabut sokongan. Nak duduk mana kita? Kita sayang Allah, sayang Nabi. Sayang Allah, sayang Nabi. Makna hak ni je. Kalau tidak, silang hak ni habis. Hilang orang tak apa. Tapi, orang-orang kata, selama mana kita ikut betul, walaupun mungkin ada orang tolak, tapi akan ada orang ikut. Sebab orang, bukan semua orang jenis benak kebenaran. Dia akan ada orang ikut. Sebab orang mikir-mikir banyak-banyak, tak sihat. Terutama orang yang akademik, tak sihat. Orang akademik celak dah. Orang akademik orang-orang jenis-jenis ni, tak sihat. Barang pelik-pelik. Ini orang nampak dah. Kita fikir sendiri. Sebab yang tanggung kita. Anak tak usah tanggung. Siapa nak tanggung risiko? Siapa bagi jaminan? Hal ni betul. Siapa? Orang bagi jaminan. Orang tu bukan Allah, bukan Nabi. Lepas tu kalau salah, satu je tanya soalan. Okey, kalau barang ni, barang silap contoh. Siapa nak tanggung? Awak nak tanggung? Yang kata-kata tak tanggung lah. Barang ni salah, saya mau tahan kan. Seluruh orang tu sokong. Kita bertahan, barang salah tu.
Bila barang dia betul-betul salah kat hari esok, Musa kau tanggung tak? Buat mutahan kan? Kalau barang dia silap, Musa kau tanggung tak? Tak ada siapa tanggung. Kalau dia kata saya sanggup tanggung, tak apa. Tapi orang kata wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak menanggung orang yang berdosa, dosa orang lain sampai bericin. Makna dia memang kena tanggung. Buat mumunya ajak barang tak jelas ni. Lepas tu hak yang ikut kamu tu, dia tanggung hak dia. Hak agama ni mana ada tanggung habis licin, tak ada. Silap kita tanggung. Contoh kita nak ambil tak jelas. Tak jelas bukan daripada Allah, bukan daripada Nabi, tak jelas. Kita kena tanggung. Tak usah nak orangnya ajak kita tu. Dia tanggung kita, tapi kita tanggung kita sebab kita salah juga. Bila agama ending dia lagu tu, buat apalah kita cari penyakit. Tu ada mikir habis ni. Mikir habis lagu ni lah tengok. Memang kalau ikut nafsu memang tak usah. Nak berbeza dengan orang. Nafsu tak usah berbeza dengan orang. Betul tak? Nantikan. Tapi hati yang telus tidak mahu beza dengan Allah dan Nabi. Sebab beza dengan Allah Nabi itu berat lagi daripada beza dengan orang. Kita tak usah tangguh beza dengan orang. Tak usah. Rasa berat nak beza dengan orang ni. Nanti orang kata lagu ni. Tapi jiwa yang telus lebih bimbang kalau beza dengan Allah, beza dengan Nabi. Cuba kita fikir. Kalau kita tak ada buang nafsu kita ambil hak jelas. Ada risiko tak? Mana ada risiko? Ada jaminan. Kalau ambil hak tak jelas, kalau silap kan, dan hadis Nabi beritahu haji kita tolak, solat kita solat pos semua tolak belakang. Bila amalan tu tak jelas, amalan tu boleh menghancur segala amalan. Ni ayat ni tengok, surah Muhammad ayat 33. Surah ni ayat 33 tengok. Taat pada Allah, taat pada Rasul. Taat ni mesti ada dua. Satu, ada makna ikut, mesti ada makna serupa. Tak serupa dengan Allah, tak serupa dengan Nabi, risiko dia batal segala amalan. Kita kena mikir aku ni. Ini bukan batal pertunangan ni. Bukan batal pertunangan. Ini batal amalan. Batal pertunangan sedih juga kita dah seminggu lagi ada orang cerita. Seminggu lagi nak nikah, tiba-tiba kita batal pernikahan. Sedih tak? Batal pernikahan dah nak buat keluar buat kad jemputan dah start. Boleh dia kata batal. Ada isu-isu. Ada satu orang ni dia buat batal dalam ni pernah sama 20,000. Banyak dah. Ada satu dia ada hubungan dengan waris kakak ipar kita. Dia batal gitu. Nak sama dengan keluarga belah suami. Belah isteri. Orang saman. Dan ni orang saman selalu. Kita hanya menanggung, sedih tak kalau orang batal pernikahan, batal pertunangan, sedih. Tapi ini batal amalan. Nak fikir bukan benda kecil. Amalan kalau zikir dengan selawat kita mengatakan selawat lebih besar daripada zikir. Selawat dia tak. Dia kata selawat lebih besar pada zikir. Kita nak kata selawat besar, zikir besar. Cuma nak kata selawat lebih besar pada zikir ni dakwaan kan? Dia dakwaan. Selawat dengan zikir kan? Selawat lebih besar pada zikir tu dakwaan. Berdua ada pendalilan. Kalau kita nak kata lagu tu. Kalau kata dua-dua ada kelebihan, selawat ada kelebihan, zikir ada kelebihan, itu tak masalah. Bila kita selawat lebih afdal pada zikir ni, dia perlu ada saringan sandaran. Dia tak ada nak kata gitu, suka hati. Anak tak berani kejap lagu tu. Selawat tu dari zikir.
Ha? Di selawat itu ada zikir. Kita kan Allah suka orang zikir kan. Sebaik-baik kita zikir. Zikir tu cabai pun ada zikir tak ada. Selawat ni maksud dia minta Allah balas jasa Nabi. Selawat ni minta Allah balas jasa Nabi. Zikir ni mengingati Allah. Kita kata selawat ada kelebihan, zikir ada kelebihan. Bila kita nak kata selawat lebih tinggi pada zikir, hak tu dia tak boleh nak bebas kecek lagu tu. Dia perlu ada sokongan. Sadara tu katakan. Tak boleh nak kuasa-kuasa lagu tu. Sedap ke tu? Anda tak boleh kecek sebab mana saudara gitu. Orang tanya, Ustaz cakap dah tentang saudara apa? Sedap. Anda tak berani kata lagu tu. Sebab bahaya. Yalah, kalau kita sebut selawat tu hak yang Nabi beritahu pengajaran, kita kena terima. Hak tu selawat ni salah satu amrullah, perintah Allah. Zikir perintah Allah. Betul tak? Bila kita nak dakwa lagu tu, dia perlu ada pendalilan sikit, sandaran sikit. Kalau boleh keluar sandaran tak apa. Tapi selawat ni memang utama, memang dia amrullah, perintah Allah. Cuma bila kita nak kata selawat lebih afdal pada zikir ni, kita nak tanya nanti, kita cuba selidik dia sedut rasa ke mana. Boleh tak? Kita nak cuba nak buat kajian, boleh? Ha? Nak buat kajian sikit. Anda faham? Kita faham dah kan ni amruk selawat. Dulu memang lah, tapi ada percaya dulu. Tapi bila nak fikir cara sadaran, jadi anda fikir balik. Dulu orang anda minat selawat juga kan. Hak pelat-pelat tu. Dalam buku tu ada kata mana selawat ni dalam khayal pun ada pahala. Tapi benda-benda lagu tu baru anda faham bahawa dia perlu ada sandaran. Dia tak boleh nak kita nak dakwa lagu tu sebab tak bebas. Bulu asma ni dia mesti ada wahyu. Mesti mir rabbihim. Kan dia al-haqqu daripada Tuhan. Mesti ada pendalilan daripada wahyu bahawa selawat lebih baik pada zikir. Tak boleh kita nak letak, tak boleh tak bebas kita sebab kita tak boleh nak buat dakwaan, kita hanya ulas saja. Sebab status kita bukan nabi. Kecek lagu tu bukan nabi kecek. Sebab kita lebih baik tu, tu dia perlu ada pendalilan tu. Contoh. Masa tak bising Contoh subhanallah dengan istighfar, mana utama? Tu pendalilan. Fasabbih bihamdi rabbik. Mana sebut tasbih tu buat istighfar. Maka tasbih lebih utama dari istighfar. Tu ada pendalilan. Sandaran ada. Tasbih dengan istighfar utama tasbih lagi. Tapi nak kata selawat dengan zikir lebih utama selawat, tu kena ada sandaran. Kena ada mir rabbihim tu kena ada. Faham tak? Sebab kita kata lebih lebih mesti ada pendalilan sandaran. Kita dok masa tak bising. Takut azan aja gitu. Kalau tinggal Ustaz Mak ayat sampai kita pernah ada kita ni kata antara amanah akbar lah. Satu baca Quran. Tiga kali dia pun cuma ada Quran surah tu menyamai identik kalau sikit. Yang kedua dia kata baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Tahlil dia kata. Sebab kat situ ada tasbih, ada takbir dan lain-lain. Kita dia kata doa. Satu doa selawat tu doa tu Nabi. Kita doa ke Nabi biar dia Allah angkat darjat dia. Takut tu. Yang kedua dia kata doa untuk semua Islam. Macam kita istighfar kan? Bukan istighfar saja. Doa yang berita astagfirullahalazim untuk semua orang Islam yang dulu sampai ke akhir. Kalau ada orang Islam, maknanya kita istighfar sekali untuk berapa bilion orang Islam. Itu maknanya pahala apa kita ada. Itu betul. Dia kata astagfirullah, satu dah. Astagfirullah ni halal. Dia beribu. Kita tutup. Takut ajak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina
وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.